بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-jinn wa ma ra'ahum. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذي أخذوا نحو تهامة وهو بالنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan, ini nama besar. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ini nama besar, dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wafat tahun 68 Hijrah. Dia wafat kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat.
Orang yang banyak riwayat hadis. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ini semua sahabat yang banyak riwayat hadis. Abdullah bin Abbas riwayat dalam Sahih Bukhari sahaja 706 hadis dia. Bukan senang. Hadis nak duduk di dalam Sahih Bukhari ini bukan senang. Tapisannya sangat ketat. Tapi riwayat daripada Abdullah bin Abbas dalam Bukhari ada 706 hadis. Dalam Muslim ada 357 hadis. Dalam Abu Daud ada 425 hadis. Dalam At-Tirmizi ada 328 hadis. Dalam An-Nasai ada 498 hadis. Banyak hadis. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma cukup banyak riwayat hadis. Dia bukan sahaja sahabat Nabi. Dia juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata, ma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal jin. Dia kata sebelum ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jumpa dan berdakwah dan membaca apa-apa ayat Quran kepada masyarakat jin. Before this. Sebelum ni, sebelum cerita hadis ni, Nabi tidak pernah berjumpa dengan masyarakat jin untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan Islam. Tidak pernah. Wa ma ra'ahum, kata Abdullah bin Abbas, dia kata bahkan Nabi tidak pernah jumpa jin. Tidak pernah bersemuka. Tidak pernah jumpa mana-mana daripada masyarakat jin. Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi 'amidina ila suqi Uqas. Sehinggalah satu hari. Ini episod pertama Nabi jumpa jin. Sehinggalah satu hari Nabi bersama dengan sekumpulan sahabat. Nabi dalam perjalanan daripada Makkah, Nabi nak pergi satu tempat, satu pasar yang dikenali dengan nama Pasar Uqaz. Ini top, tuan-tuan. Pasar Uqaz, ini pasar yang top. Sebelum Masihi 500 tahun sudah ada pasar ni. Sebelum Nabi SAW dilahirkan, Pasar Uqaz, Uqaz ni nama tempat. Pasar Uqaz sudah ada. Dan dia menjadi tempat segala kafilah Arab pergi berhimpun. Masing-masing kafilah ini bawa barang yang nak diniagakan. Pergi di situ, pakat berhimpun di situ. Dia serata negara, serata ceruk dunia, pakat tumpu pergi ke Pasar Uqaz ini kerana nak bawa barang mereka. Daripada barang baru sehinggalah barang-barang lama mereka bawa api berhimpun di situ. Bahkan di sana dia adakan macam-macam pertandingan. Dia jadi satu tempat yang rancak. Dia meriah. Ada organizer yang organize tempat tu. Tempat yang kata Pasar Uqaz ini dia organize pertandingan syair. Sebab masa tu syair hebat, tuan-tuan. Sebab Quran diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana zaman Nabi Muhammad itu zaman sastra Arab ini diagung-agungkan. Siapa yang pandai dalam bidang sastra boleh cari makan masa tu. Boleh cari makan. Satu orang nak jatuhkan satu orang. Dalam soal kepimpinan, dalam soal politik, dalam soal apa-apa, dalam soal menyaga, dalam soal apa, kalau dia nak jatuhkan satu orang, dia jatuhkan dengan syair. Dia pergi cari penyair-penyair hebat ini, panggil kawan tu karang. Tulis syair,
Dan syair ini apabila dibacakan, dia mempengaruhi jiwa, dia mempengaruhi orang. Sampai orang yang dengar syair tu boleh jadi benci dekat satu orang. Boleh jadi meluat dekat satu orang, sehingga boleh menyebabkan jatuh orang tu. Oh, ini hebat. Syair pada masa itu. Dan syair-syair hebat ini digantung di dinding Kaabah pada masa itu. Orang-orang ahli syair ni, dia mendeklamasikan syair dia ni, dia baca syair dia ni, orang dengar ni hak teriak-teriak, hak seronok-seronok, hak jadi ghalib-ghalib, macam tu punya. Dia mempengaruhi jiwa orang pada masa tu, syair ni. Maka di Suq Muqaz ini, di situ diadakan pertandingan syair. Segala penyair-penyair hebat, semua pergi di sana, mengemukakan syair mereka, bertanding, siapa menang, siapa kalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tang mana ni yang kata Suq Muqaz ni? Yang kata Pasar Muqaz ni tang mana? Dia terletak di antara Makkah nak pergi ke Taif. Jalan tu. Dia dekat dengan Makkah. Tapi jalan tu, jalan orang nak pergi ke Taif. Daripada Makkah nak pergi ke Taif itu, jumpa Suq Muqaz ni. Lama-kelamaan dia makin malap, dia makin apa, akhirnya tak ada Suq Muqaz ini. Mai zaman pemerintahan King Faisal, tuan-tuan pernah dengar nama dia Al-Malik Faisal, yang mati kena bunuh dengan anak penekan dia tu. Dia ni di antara raja-raja Saudi, dia ni lah yang dia warak. Dia warak, dia hebat. Al-Malik Faisal, tuan-tuan boleh balik, boleh Google baca cerita Al-Malik Faisal, King Faisal. Pada zaman King Faisal, dia mengarahkan supaya pihak-pihak yang buat kajian ni buat pemetaan semula. Pergi cari di mana actual location yang kata Suq Muqaz ini. Al-Malik Faisal arahkan. Dan akhirnya ditemui tapak yang dikatakan Suq Muqaz yang ada dia 500 tahun sebelum Masihi, sehinggalah zaman Nabi SAW dia menjadi tempat yang rancak. Dapat dikenal pasti, dan atas arahan King Faisal, dia suruh hidupkan semula tapak Suq Muqaz ini. Dan akhirnya dihidupkan balik Suq Muqaz ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis yang kita baca ni, dia nak cerita benda tu. Dia kata Nabi SAW dari Makkah, Nabi nak pergi ke Suq Muqaz. Maksudnya laluan daripada Mekah, laluan nak pergi ke Taif itu, nak sampai ke Suq Muqaz itu. Wa qad hila baina asyayatin wa baina khabari sama'. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini, dia kata apa? Kebetulan masa itu adalah masa di mana geng masyarakat jin ini sudah dihalang daripada duk curi dengar maklumat daripada langit. Time tu jadi. Masa Nabi nak bergerak daripada Mekah, nak pergi ke Suq Muqaz itu, kebetulan itulah masa dia di mana jin, yang kita cerita bulan lepas, jin yang selama ni dia boleh pergi naik, dalam ayat yang kita baca bulan lepas, dah sekali kita akan ulang balik, mereka boleh naik pergi di pinggir langit, curi dengar rahsia Allah di pinggir langit. Dan maklumat dan rahsia yang dia dapat tu, dia bawa balik mai, dia bagi dekat kuhan, dia bagi dekat Tok Bomo yang ada di dunia ni. Dengan maklumat yang ada tu, dengan tokok tambah pembohongan yang dia bagi, maka akhirnya Bomo ni teka macam-macam benda, ada kena, ada tak kena. Tapi pada masa cerita hadis ini apa dia? Sudah masa jin tak boleh nak curi dengar. Bila dia pergi di pinggir langit nak curi dengar rahsia Allah, dia kena panah dengan panah api. Sekali kita nanti baca dalam Quran, dalam surah Al-Jin. Wa ursilat alaina syuhub. Kata masyarakat jin ni, dia kata apa? Dulu kami boleh pergi duk curi rahsia di pinggir langit. Tapi lah ni kalau kami pergi, kami kena panah dengan panah api. Jin kata. Qalu ma dhaka illa min syai'in hadath. Masyarakat jin kata apa?
Dia kata mesti ada something wrong somewhere. Itu terjemahan bagi orang geluguk mudah faham. Dia kata tak, dulu kita boleh pergi di pinggir langit, boleh duk curi maklumat. Tapi lately, akhir-akhir ni tak boleh. There must be something wrong somewhere. Mesti ada pasal. Pasal apa dulu boleh, pasal apa Allah tak boleh. Di kalangan jin sudah sembang benda ni. Qalu ma dhaka illa min syai'in hadath. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Dia kata apa? Dia kata ni kita kena siasat. Semua masyarakat jin tolong bergerak ke timur dan ke barat dalam dunia ni, pergi cari. Pasal apa dulu kita boleh dapat maklumat, lah kalau kita nak pergi dengar maklumat di langit, tak boleh, ada penjaga di langit dan ada panah api nak panah kita. Pasal apa benda ni jadi macam ni? Tolong pergi siasat. Pergi ke timur baik, ke barat baik. Tolong pergi siasat. Pasal apa benda ni jadi macam ni? Kata hadis tu, fantalaqu yadribuna masyariqal ardi wa magharibaha. Akhirnya jin-jin ni semua pun pakat bergerak. Nak pergi cari apa sebab dulu kita boleh dapat maklumat, tak ada siapa kacau. Hari ni kita pergi, sudah ada malaikat duk jaga dan ada panah-panah api nak panah kita. Pergi siasat pasal apa jadi macam ni. Famarra nafar alladhina akhadhu nahwa Tihama. Ada sekumpulan jin ni pergi ke arah Tihama. Satu tempat di Saudi, nama dia Tihama. Sampai hari ni ada. Kalau tuan-tuan masuk dalam Google Map, tengok Tihama. Di mana dia ni? Dia duduk sebelah coastal. Dia duduk sebelah pantai Laut Merah. Sekumpulan jin sudah pergi area tu. Duk searching. Duk cari ni. Apa benda yang sampai kita hari ni sudah tak boleh nak dekat dengan langit? Ada panah api duk panah kita. Ada kumpulan ni sudah pergi ke area Tihama. Di mana? Sebelah coastal, sebelah pesisir pantai, di sebelah Laut Merah. Ikut belah tu. Wa huwa bin nakhlin abilina ila suqi Uqas. Berdekatan dengan satu tempat yang bernama Nakhl, iaitu arah nak pergi ke Suq Uqas. Nabi duduk ada di Suq Uqas. Nabi nak pergi ke Suq Uqas juga. Dan jin yang satu kumpulan ni pun pergi ke arah tu. Wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajri. Bila jin ni duk cari, duk ronda sampai di kawasan tu, kebetulan waktu pagi itu Nabi mengimamkan sembahyang subuh kepada sahabat-sahabat dia. Falamma sami'ul Quran istama'u lah. Geng jin yang pergi duduk siasat nak cari punca pasal apa dah tak boleh nak curi maklumat di langit ni, bila sampai-sampai tengok ada satu kumpulan orang duduk semayang subuh, Nabi jadi imam, Nabi baca Quran. Jin ni sudah sampai, sudah dengar bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istama'ulah, dia dengar, dia lekat di situ, dia terus dengar pada awal sampai habis. Tuan Quran ni yang kata Quran. Minggu lepas kita baca kisah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Pagi-pagi sudah bangun, nak pergi blok Nabi di tengah jalan. Umar masa tu dia belum masuk Islam, dia gangster besar. Dia sampai-sampai jumpa orang lain. Dia kata, Umar, apa? Dia kata, aku tunggu Muhammad. Dia kata, Muhammad apa? Muhammad dah pergi masjid dah. Hang lambat. Dia pergi masjid. Nabi jadi imam, Nabi semayang, Nabi baca surah Al-Haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Dia dengar, Umar bin Al-Khattab dengar, terlekat. Daripada awal Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah. Dia dengar sampai habis. Nabi baca surah Al-Haqqah. Dia kata, bacaan Nabi, surah Al-Haqqah itu terbenam dalam hati dia. Malam ni pula kita tengok apa? Masyarakat jin yang secara koinsiden, kebetulan,
Mereka bukan pergi cari Nabi pun. Mereka nak siasat. Pasal apa? Sebelum ni mereka boleh naik ke langit dengan rahsia langit. Tiba-tiba tak boleh. Tiba-tiba hari ni ada malaikat jaga. Tiba-tiba hari ni duk kena panah api. Itu kalau tuan-tuan duk baca dalam Facebook, dalam apa, orang duk komplain saya pasal itu. Duk ulang. Dia kata, apa dah berapa kali dah duk abang naik nak curi maklumat tak dapat, duk dengar panah api. Ulang sampai 4 kali. Aku yang ni ku fed up dengan Ustaz Samsuri. Dia kata saya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Malah ni dia dengar lagi. Dia kata dia tahu. Tapi dia duk ulang juga. Itu style. Itu style. Bahkan itu bukan style saya. Allah pun dalam Quran ada guna kaedah ini. Ulang. Nabi SAW pun dalam tarbiyah dia, Nabi ulang. Mungkin bagi budak cerdik, dia tak suka ulang-ulang. Dia sekali abang, dia dah faham. Tapi bukan semua orang macam dia. Ada orang bila ulang 2 kali, bila ulang baru melekatkan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang berlaku. Bila mereka sampai, mereka dengar Nabi SAW sembahyang, jadi imam dalam sembahyang subuh, jin sudah dengar bacaan Quran Nabi. Bila dengar saja, sudah melekat. وَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. Jin dengar Nabi baca Quran dalam sembahyang subuh ni, terus buat conclusion. Terus buat kesimpulan. Dia kata apa? Dia kata hak ni, dia petik jari. Hak ni lah punca. Pasal apa? Kita dulu boleh dengar maklumat di langit. Hari ni kalau pi tak boleh dengar. Malaikat duk jaga ramai. Duk kena panah api. Ulang lagi. Inilah punca dia. Dia kata hak ni lah puncanya. Kata jin ni yang dengar bacaan Nabi dalam sembahyang subuh tu. Faraja'u ila qaumihim. Bila dah dapat dah jawapan tu, balik mereka kepada kaum mereka. Kaum mereka ni siapa? Kaum mereka ni kaum jin yang ada di tempat mereka. Balik. Faqalu ya qaumana. Bila sampai dekat masyarakat dia, masyarakat jin ada ramai ni, mereka kata apa? Ya qaumana, wahai kaum kami, dengar. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Itu kata-kata dia dan itulah ayat 2 daripada surah Al-Jin. Dia balik dekat kaum dia, dia bagi tahu, dia kata wahai kaum, dengar, dia kata inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami baru dengar bacaan Al-Quran ajaba yang keadaannya sangat ajaib. Quran ini bila baca, bila dengar orang baca, apabila kita baca, dia tak macam baca buku biasa. Dia tak macam baca surah abang. Bila dengar saja bacaan Quran ini, ajabah, dia ajaib. Dia ada karan dia. Dia ada benda yang boleh melembutkan hati yang keras. Dia ada elemen-elemen yang ajaib yang boleh menyebabkan orang yang dengar ni berubah. Jin kata macam tu. Mereka beritahu dekat kaum mereka, kami baru dengar Quran dan Quran ini ajabah. Hal keadaan dia sangat ajaib. Yahdi ila rusydi. Tidak cukup dengan Quran ini ajaib. Quran ini dia memandu kita kepada petunjuk. Dia kata. Dia bukan bacaan kosong. Dia bacaan yang apabila kita baca, dia boleh guide kita. Dia boleh pandu kita. Dia boleh bawa kita kepada jalan yang betul. Fa'amanna bih. Terus dia declare dalam tafsir kata apa? Hak pi dengar Nabi dalam sembahyang subuh dekat dengan pasar Uqas ini, dalam satu riwayat kata ada 7 ekor jin. Ada satu riwayat kata 9 ekor jin. So mereka pecah-pecah pi merata. Ada yang main Brown Garden, ada yang pi bayar lepas. Ada yang lepas pergi kepala batai. Macam ni dia duk pecah. Geng 7 ataupun geng 9 ini yang sampai di tempat Nabi sembahyang subuh. Nabi jadi imam ni. 7 ataupun 9 ini balik. Beritahu dekat kaum dia. Kami baru dengar Quran. Dan Quran ini ajaib.
Bahkan Quran ini, dia mengajak kita, dia guide kita kepada jalan yang benar. Fa'amanna bih. Terus declare. Kami beriman dengan dia. Tuan-tuan, sekali saja dengar bacaan Quran daripada Nabi SAW, terus declare. Fa'amanna bih. Kami beriman dengan Quran itu. Walan nusyrika bi rabbihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan syirik Tuhan dengan satu apapun selepas ini. Masya Allah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fa'anzalallahu azza wa jalla ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk jadi imam sembahyang. Nabi tak tahu pun benda ni. Nabi tak tahu pun masa dia duk jadi imam sembahyang subuh tu, ada 7 ekor, ada 9 ekor jin mai, surah dengar bacaan dia, dan jin ni surah jadi satu macam, surah balik dekat kaum dia, surah bagi tahu dekat kaum dia apa yang jadi. Depa dalam duk cari tadi ni, surah jumpa, satu orang sudah sembahyang, surah baca semua, dan bacaan yang dibaca oleh orang ini sangat ajaib, dan kami pasti bacaan yang dia baca tu boleh membawa ke jalan yang benar, dan kami beriman dengan dia. Nabi tak tahu benda ni. Macam mana Nabi tahu? Allah bagi tahu. Dalam ayat 1 surah Al-Jin, Tuhan kata apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan Allah kepada aku, annahu istama'a nafarun minal jin. Sesungguhnya ada satu kumpulan jin masa aku semayang tadi, duk dengar bacaan aku. Nabi tak tahu. Allah wahyukan kepada Nabi, bagi tahu benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian hebatnya apa yang berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Alqamah radhiyallahu anhu. Kata dia, qultu li ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hal sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul jin? Hal sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul jin minkum ahadun? Qal ma sahibahu minna ahad. Walakin قد افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة فقلنا اغتيل أو استطير ما فعل به فبتنا بشر ليلة بات بها قوم حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء. قال فذكروا له الذي كانوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم وكل بعرة أو روثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم الجن أو كما قال. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis itu hasan sahih. Ini hadis yang kedua. Daripada Alqamah radhiyallahu anhu. Alqamah ni dia bukan sahabat, dia tabi'in. Siapa tabi'in tuan-tuan? Golongan yang tak sempat jumpa Nabi. Mereka cuma jumpa sahabat Nabi. Alqamah bin Qais nama dia. Dia ni wafat 62 Hijrah. Alqamah bin Qais dia orang hebat. Walaupun dia bukan sahabat, walaupun dia daripada kalangan tabi'in, tidak pernah jumpa Nabi, tapi dalam Al-Bukhari dia ada 52 hadis riwayat dia. Al-Bukhari ada ambil daripada jalan dia hadis 52 hadis.
Muslim ambil 35 hadis. Abu Daud ambil 23 hadis daripada jalan Alqamah bin Qais. Tirmizi ambil 28 hadis. Ulama-ulama hadis besar seperti Imam Yahya bin Ma'in, seperti Ibn Hajar, mengatakan Alqamah ni, tabi'in ini seorang yang siqah. Siqah maksudnya apa? Dipercayai. Dia satu orang yang dipercayai, sangat dipercayai. Bukan senang tuan-tuan, hadis ni kita nak duduk bercakap lebih kurang tak boleh tuan-tuan, sebab dia melalui satu disiplin yang sangat dahsyat. Nak boleh kata hadis itu sahih bukan senang. Nak boleh kata hadis itu hasan sahih bukan senang. Kita hari ni senang. Orang beramai kat kita, orang dah classify siap dah. Ini hadis sahih Bukhari. Ini hadis sahih Muslim. Tak payah dah duduk selongkang nak siasat cari. Tak payah dah. Hari ni kita bila pegang kata ini sahih Bukhari, cukup kita ikut cakap banyak. Oh, ini ada dalam sahih Muslim, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, cukup. Pasal apa? Pasal zaman ulama-ulama hadis nak classify hadis itu sebagai sahih, apa punya susah yang mereka lalui untuk nak pastikan kesahihan sesuatu hadis. Hadis kita baca ni riwayat daripada Alqamah bin Qais. Dia tabi'in dan ulama-ulama hadis cop. Kata dia ni seorang yang siqah, seorang yang sangat dipercayai. Kata dia, qultu li ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, aku cakap kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini sahabat hebat. Wafat tahun 32. Tahun 32 Hijrah. Alqamah tanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, hal sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul jin minkum ahadun? Alqamah tanya ni, nak tanya sikit, dia kata, tentang kisah Nabi pada satu malam, Nabi pergi jumpa community jin. Siapa yang ikut Nabi malam tu? Interesting, tuan-tuan nak tahu ni cerita jin ni. Interesting. Mereka ni satu community, satu masyarakat, satu kelompok yang kita tak pernah tengok. Kita tak tahu rupa dia macam mana, dia duduk macam mana. Kita tahu kata dia ni macam manusia, dia ada Islam, ada kafir, dia ada beriman, dia ada yang engkar, dia menikah kahwin, dia duduk dalam masyarakat dia, tapi masyarakat dia macam mana, rupa dia macam mana, dia duduk tempat yang macam mana, kita tak tahu. Melainkan kita dengar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita tahu. Macam mana kita eager to know tentang jin, macam itulah sahabat, macam itulah tabi'in. Mereka pun nak tahu juga tentang jin ni. Maka Alqamah, dia tanya Abdullah bin Mas'ud. Sebab malam tu, malam kejadian Nabi pergi jumpa masyarakat jin ni, Abdullah bin Mas'ud ada sama. Dalam satu riwayat kata, Abdullah bin Mas'ud ada dengan Nabi. Tiba Nabi kata kat dia, hang duk tani, hang jangan pergi mana. Nabi buat satu circle keliling dia. Nabi kata, apa jadi pun jangan keluar daripada circle ini. Satu riwayat cerita macam tu. Lepas tu Nabi pergi, hilang dalam gelap malam. Tak tahu apa jadi. Dia punya duk tunggu, dia punya duk suspend, dia punya apa jadi dekat Nabi ni. Nak keluar daripada garisan bulat yang Nabi buat daripada circle tu, takut. Pasal Nabi kata jangan keluar. Tak keluar, bimbang keselamatan Nabi. Satu riwayat cerita macam tu. Alqamah sudah tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, malam Nabi jumpa dengan jin tu, dia kata, siapa yang ada dengan Nabi masa tu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ma sahibahu minna ahad. Dia kata, sorry, tak ada siapa, dia kata. Tak ada siapa, dia kata, yang ikut Nabi pada malam tu, dia kata. Nabi pergi seorang ya, dia kata. Ma sahibahu minna ahad. Dia kata tak ada siapa yang ikut Nabi pada malam itu. Walakin qad iftaqadnahu dhata laylah wa huwa bi Makkah. Dia kata cuma, dia kata malam tu kami duk ada dengan Nabi, tiba-tiba Nabi hilang. Kami duk ada dengan Nabi, tiba-tiba Nabi hilang. Faqulna,
Igtatilu au ustutira ma fu'ila bih. Bila Nabi hilang, dia kata, ada di kalangan kami ni dok kata apa? Mungkinkah Nabi sudah kena kidnap? Nabi hilang. Dalam pada doa ada, dia hilang dalam kegelapan malam. Dia kata, mungkin Nabi kena kidnap. Au ustutira ma fu'ila bih. Ataupun ada siapakah mai sudah ambil Nabi, wak terbang pi. Sahabat ni sudah duk ingat macam tu. Fabitna bisyarri lailatin bata biha qaum. Malam tu memang jadi satu malam yang cukup leceh. Kami bimbang keselamatan Nabi. Duk tunggu malam nak tunggu cerah ni dengan tak tahu Nabi pergi ke mana, dengan tak tahu siapa yang mai ambil Nabi, tak tahu apa jadi dekat Nabi. Jadi malam tu semua sahabat Nabi ni dalam keadaan bimbang, susah hati, ingat macam-macam dalam kepala. Hatta idza asbahna au kana fi wajhi subh. Tunggu sampai subuh, sampai nak cerah. Idza nahnu bihi yaji'u min qibali Hira. Tiba-tiba nampak Nabi mai daripada arah Hira, Gua Hira. Gua Hira ni kat bukit apa tuan? Jabal Nur. Pergi Mekah 5 kali duk keliru itulah. Jabal Nur ke Jabal Sur ke? Jabal Nur ke Jabal Penin? Gua Hira ni di mana? Jabal Nur. Jabal Sur cerita lain. Dah nak cerah dah, tiba-tiba nampak Nabi mai. Mai daripada arah Gua Hira, daripada arah Jabal Nur. Kata Abdullah bin Mas'ud, فَذَكَرُوا لَهُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ. فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَتَانِي دَاعِيَ الْجِنِّ. Nabi kata, dia bertanya, ya Rasulullah, pergi mana? Tak habaq apa sepatah. Tiba-tiba hilang. Tuan pergi mana betul-betul? Nabi kata, Atani da'iyal jin. Satu jin sudah mai jumpa. Nabi kata, ajak aku ikut dia. Fa'ataituhum, aku pun pergi tunaikan jemputan mereka. Nabi abang. Faqara'tu alaihim, aku pergi jumpa masyarakat jin ni. Kita akan baca dalam tafsir saat lagi. Satu riwayat kata, Nabi pergi jumpa 12,000 jin. 12,000 duk ada depan ni. Satu riwayat kata 70,000 jin duk tunggu Nabi malam tu. Ini perjumpaan Nabi yang kedua. Yang pertama, hak tadi. Tadi kalau ulang, dia kata ulang lagi. Dia kata. Hak sembahyang subuh tadi ni, hak dia mai dengar tu. Itu yang pertama. Yang ni yang kedua. Hak tu 7 orang ya, 7 ekor jin dia dengar. Wak ni balik pergi jumpa kawan-kawan dia, bagi tahu kami baru dengar Quran, kami percaya ini Quran ni macam ni, dan kami beriman dengan dia. Lepas tu, mesyuarat, jawatan kuasa mereka ni, mereka kata jemput Muhammad main bagi ceramah. Mereka kata. Pergi jemput Nabi, so Nabi SAW pun pergi. Itu yang berlaku peristiwa malam ni. Peristiwa malam tu, Nabi SAW pergi kerana dijemput oleh masyarakat jin. Dalam tafsir kata apa? Ada kata 12,000, ada kata 70,000 jin duk tunggu nak dengar Nabi SAW. Bila Nabi sampai, faqara'tu alaihim. Nabi kata aku baca ayat-ayat Quran kepada mereka ni. Fantalaqa. Tuan ini TV Al-Hijrah, tuan ingat siapa pula dia ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lama tak masuk TV. Itu yang di mikrofon jatuh lah apa. Kan? Fantalaqa. Dia kata, lepas dah Nabi SAW pergi jumpa, Nabi pun baca ayat-ayat Quran kat mereka, sampai settle. Fa'arana atharahum wa athara niranihim. Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni semua, Nabi kata, jom aku nak tunjuk mereka bawa aku pergi ke mana semalam. Nabi ajak. Pakai ikut meneru sahabat Nabi ni. Tengok laluan hak Nabi pergi, sampai ada sebahagian laluan tu kesan terbakar. Kan jin,
Dia satu kumpulan dengan syaitan, buat daripada api, jin ni dijadikan min marriage, daripada percikan api dan sebagainya, panah. Laluan mereka tu disebut dalam hadis, dia kata apa? Wa athari niranihim, kesan-kesan api terbakar, laluan jin tu. Nabi bawa sahabat-sahabat ni pergi lalu, tengok, tanilah aku lalu semalam, tengok kesan terbakar. Buat pasal dengan jin ni tuan-tuan. Buat pasal dengan mereka. Dia kata, qala Sya'bi. Dia kata, Asy-Sya'bi kata, siapa Asy-Sya'bi ni tuan-tuan? Ni dalam hadis saya duk baca apa semua ni, daripada Alqamah, dia ni tabi'in. Dia kata, dia tanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat. Mai tengah-tengah hadis pula, dia kata, qala Sya'bi. Siapa dia Asy-Sya'bi ni? Asy-Sya'bi ni juga adalah tabi'in. Ulama besar daripada kalangan tabi'in. Nama dia Amir bin Syurahbil. Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi. Nama dia. Ulama besar. Quran hafal. Hadis ni ribuan hadis dia hafal. Seorang yang sangat faqih. Asy-Sya'bi ni kalau jumpa nama dia, kamu tahu dia ni. Bukan takat hafal Quran, bukan takat ribuan hadis dia hafal, tetapi dia sangat faqih dalam hal agama. Sangat faqih. Lahir 17 Hijrah, zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah. Dia lahir pada zaman tu. Wafat tahun 104 Hijrah. Umur panjang dia. Kata Asy-Sya'bi ni, dia kata apa? Dia kata, wasa'aluhu zat. Kata Nabi SAW beritahu, lepas dia jumpa dengan masyarakat jin ni apa-apa semua, di akhir perjumpaan itu, masyarakat jin tanya Nabi. Dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, macam mana kami ni, kami dah declare masuk Islam apa semua, macam mana makanan kami ni apa boleh makan, apa tak boleh makan, apa-apa semua. Asy-Sya'bi kata apa? Wa kanu min jin al-Jazirah. Geng Nabi pergi jumpa ni, mereka ni jin daripada Al-Jazirah. Jazirah ni makna apa tuan-tuan? Dalam TV dia ada TV channel Al-Jazirah. Al-Jazirah ni makna apa? Semenanjung. Malaysia ni Al-Jazirah, semenanjung Malaysia. Maksud semenanjung apa? Dia satu tanah darat bercantum dengan mainland, tanah besar, tapi kot tepi belah timur, belah barat, belah selatan ada air. So, tanah Arab, Mekah, Madinah, Yaman, apa-apa semua ni, dia semenanjung. Semenanjung Arab tu. Saudi, Yaman, apa ada kot tepi-tepi ni semua adalah semenanjung tanah Arab. Pasal apa kata dia semenanjung? Pasal dia belah kiri, kalau kita tengok peta tu, belah kiri dia ada apa? Red Sea, Laut Merah. Ujung belah bawah ni dia ada apa? Arabian Sea, Laut Arab. Belah ujung. Belah kanan, kalau kita tengok peta tu, belah kanan ni apa? Persian Gulf, Teluk Parsi. Jadi oleh kerana dia ada air turun macam U tu, maka semenanjung tanah Arab ini dipanggil Jazirah, dipanggil semenanjung. Asy-Sya'bi kata, Nabi bagi tahu, geng hak dia pergi jumpa ni jin Al-Jazirah. Mereka ni daripada tanah Arab. Jin gelugong tak jumpa lagi. Macam mana jin gelugong kita tak tahu. Ni tanah Arab, Jazirah punya jin yang Nabi SAW pergi jumpa ni. Dia bertanya ni macam mana ya Rasulullah, kami punya makan apa semua macam mana? Nabi bagi tahu dekat depa. Nabi kata kullu azmin yuzkaru smullahi alaihi yaqa'u fi aidikum. Nabi kata hampa makan tulang. Jin makan tulang. Lihat mana kaki duk makan sup tulang tu? Ini jin gelugong. Jin ni dia makan tulang. Tapi Nabi kata apa? Bukan sebarang tulang. Mestilah tulang itu tulang daripada binatang halal yang sewaktu disembelih disebut nama Allah. Dah jadi jin Islam, dia kena macam tu. Dia kena jaga makan dia. Makan tulang, tapi tulang daripada binatang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Nabi bagi tahu tu semua dekat mereka. Dan lepas tu di hujung hadis Nabi kata apa? Nabi kata, jaga-jaga. Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, jaga-jaga. Tulang itu adalah makanan saudara-saudara kamu daripada kalangan jin. Jangan guna tulang untuk buat istinja. Bila buang air, kencing, berak apa semua, tak ada air.
Penang baru tak ada ayam. Bila tak ada ayam, cari tisu pula tak ada. Siapa akan pergi balas tisu sampai habis? Ni benda nak kena settle macam mana? Tengok-tengok ada tulang seketul tuan tu. Tak boleh guna tulang untuk istinja. Nabi kata, pasal apa? Pasal kena bagi respect. Kerana tulang itu makanan jin Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan mengikut ceritanya, kalau kita nak abang tambah apa dia, mengikut ceritanya, dia kata tempat kejadian tu. Yang malam tu Nabi tiba-tiba hilang, dijemput oleh jin untuk pi berdakwah dekat mereka. Di mana berlaku tempat ni? Dia kata di mana? Di tempat yang hari ni dia panggil Masjid Jin di Makkah. Lah orang tak apa tahu pasal apa masing-masing pi Mekah bakal duduk Kelong Tower. Kan? Orang Malaysia apa hari ni pi Mekah, pi haji, pi umrah apa semua, banyak duduk belah Kelong Tower. Belah Menara Jam. Dulu, zaman dulu, kalau pi haji ke pi umrah ke, duduk merata, tanya duduk mana? Kami duduk belah Masjid Jin. Lah tak ada dah. Lah orang balik umrah kita dia, hotel lepas bagi tang mana? Kami duduk Safwah. Dia tak tahu dah Masjid Jin ni tang mana. Kata duduk tang mana? Kami belakang sikit. Ilaf Kindah. Ilaf Kindah belakang Kelong Tower. Ada duduk tang mana? Oh, kami jalan sikit lah kat 250-300 meter. Duduk Ilah Masyair. Ilah Masyair belah Ajiat. Belakang Kelong Tower lagi. Dia tak pergi dah belah no. Tang mana ni yang kata Masjid Jin ni? Tempat kejadian hak kita duk baca cerita Nabi jumpa jin, yang Nabi bawa sahabat pergi tengok laluan pergi tu nampak bekas terbakar. Di mana ni? Di tapak Masjid Jin hari ni. Di mana? Kalau kita duduk dekat Kelong Tower, depan kita komplek Masjidil Haram, straight dengan Kelong Tower tu 180 degrees. Balik sana, di sana Masjid Jin. Kalau kita duduk Kelong Tower, depan kita komplek Masjidil Haram. Betul dengan Kelong Tower tu balik sana. Lepas daripada komplek Masjidil Haram tu, di sanalah Masjid Jin. Dia duduk berdepan dengan Masjid Syajarah. Saya nanti cerita. Masjid Syajarah duduk berdepan. Siapa yang pergi haji, pakai tabung haji, pakai muasasah tabung haji, HQ tabung haji, dia duduk belah balik sana. Dia panggil Hotel Abraj Al-Janat-Riyah. Dekat. Siapa yang biasa pergi haji, duduk Hotel Janat Riyah ni, yang jadi HQ tabung haji ni, nak pergi Masjid Jin dekat saja. Belakang tu saja. Dia pergi ke tepi tu sikit, jumpa Masjid Syajarah, pergi sikit lagi jumpa Masjid Jin. Tengok balik kiri, di situ perkuburan Ma'lah, tempat kubur Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi, Nabi cukup sayang. Dia duduk ada tepi Masjid Jin tu. Di situ lokasi kepada cerita yang kita duk baca ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu hebat sekali. Benda-benda pelik ni, tak sah kita duk rasa pelik sangat. Sebab benda ni lagi pelik pada tu berlaku pada zaman Nabi-Nabi dulu dan kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan depan Masjid Jin tu dia ada masjid, dia panggil Masjid Syajarah. Syajarah ni pokok. Syajarah ni pokok. Dia panggil Masjid Syajarah pasal apa? Pasal satu hari Nabi lepas dia kena pukul dengan orang-orang Arab yang marah dekat dia kerana dia bawa Islam ni dalam keadaan berdarah ni. Hadis riwayat daripada Anas, dia kata apa? Ja'a Jibril alaihi salam zata yaum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun hazin. Satu hari Nabi duduk sedih. Dalam keadaan apa? Muka berlumur darah. Nabi duduk. Qad khudhiba bid-dima. Darah meleleh muka Nabi ni. Qad darabahu ba'du ahli Makkah. Orang Makkah sudah pukul Nabi. Nabi tuan-tuan, nak bawa Islam zaman tu, kena pukul. Kita nak main mengaji malam ni ada orang pukul memang tak ada dah. Kuat ada orang tengok kok jalan jeger kat kita dah. Tak ada. Kita hari ni nak Islam kita ambil senang aja, senang. Masjid ada ikon. Masjid ada ikon, kapet terbaik. Tapi kita tak berminat dengan Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, bukan sahabat Nabi kena dera, Nabi kena pukul. Berdarah-darah Nabi duduk.
hazin, dalam hadis kata, dalam keadaan sedih. Sedih yang teramat sangat. Dia bukan buat kerja jahat. Dia bukan nak porak-perandakan rumah tangga orang. Dia bukan nak pergi curi harta orang. Dia bukan pergi nak menjatuhkan orang. Dia cuma nak membawa Islam supaya orang yang ikut Islam itu selamat daripada neraka esok ni. Dia nak buat benda baik. Akibat dia apa? Dia dipukul. Nabi sedih. Nabi kata, apa hal ni? Aku tak nak buat benda salah pun. Jibril mai dekat Nabi. Jibril kata dekat Nabi SAW, apa hal Muhammad? Nabi kata apa? Nabi kata, aku kena pukul dengan kaum keluarga aku sendiri. Quraisy pukul aku. Malak. Jibril kata, apa hal? Qal, fa'ala biha ula wa fa'alu. Hang tengoklah ni, keadaan aku ni. Mereka pukul aku sampai jadi macam ni. Jibril kata apa dekat Nabi? Jibril kata, atuhibbu an uriyaka ayah. Jibril kata, Muhammad, sabangsat. Mau tak aku tunjuk dekat hang satu tanda kekuasaan Allah? Tuan-tuan, kita kadang-kadang bila kita kena ujian teruk, Iblis masuk. Iblis masuk. Kadang-kadang dia main dalam hati, dia kata, awak aku aja yang duk kena. Tuhan tak tahu ke? Dia mula nak question Tuhan. Macam hari ni, tuan-tuan tengok orang Islam Palestin. Ada orang dia, bila dia tengok gambar, video orang duk hantar main, budak kecil-kecil kena bunuh. Kena senjata kimia sampai rabak muka. Ada orang, bila dia tengok-tengok tu, dia kata, ya Allah, dia kata, awak Tuhan duk biar Yahudi duk buat lagu ni. Tuan perasan tak? Ada orang spontaneously terlampau hibah hati dia tengok orang Islam kena macam tu, dia terbit di mulut dia kata, awaklah Tuhan tak tolong lagi sampai macam ni punya kena, awak Tuhan tak tolong. Awak Tuhan duk biar Yahudi laknat ni boleh duk buat ke orang Islam sampai macam ni. Tuan-tuan, terbit. Nabi SAW tak macam tu. Tapi Nabi sedih. Apa yang kena kat dia? Jibril, dia nak comfort Nabi punya feeling. Dia nak legakan perasaan Nabi. Dia kata apa? Dia kata, mau dah aku nak tunjuk dekat hang tanda kekuasaan Allah. Ni apa yang hang kena ni, kalau Tuhan nak jaga hang, kalau Tuhan nak kenakan balik mereka yang duk buat, senang aja bagi Tuhan. Mau dah aku tunjuk dekat hang tanda kekuasaan Allah? Qala Nabi SAW, na'am, arini. Nabi kata, ya, tunjukkan kepada aku. Tunjuk dekat aku. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan Maha Kuasa. Fanazara ila syajarah min wara'il wadi. Jibril dengan Nabi ni. Tengok balik sana. Jibril ni Nabi. Tengok balik sana. Ada satu pokok duduk balik sana wadi. Ada satu pokok. Qala Jibril, ud'u tilka syajarah. Jibril kata dekat Nabi Muhammad, hang panggil pokok tu mai. Pokok tuan-tuan. Pokok tua, dah berakang dah dalam bumi. Duk ada seberang wadi tu. Jibril kata, hang tengok pokok tu Muhammad. Ud'u tilka syajarah. Panggil pokok tu mai. Fada'aha. Nabi pun panggil. Ta'al. Panggil pokok mai. Faja'at tamshi hatta qamat baina yadaih. Cepui kata pokok tu. Keluar daripada perdu dia. Jalan mai. Lintas wadi sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku depan mata Nabi. Qal, kata Jibril, qul laha faltarji'. Dah pokok tu mai berdiri depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata dekat Nabi Muhammad, hang suruh dia balik pi. Suruh dia balik tempat dia balik, tempat asal dia tadi ni. Faqala laha faraja'at. Nabi kata, pi balik. Jalan pokok tu. Duk balik di tempat dia tadi ni. Berlaku di depan mata Nabi
sallallahu alaihi wasallam hatta adat ila makaniha, sampai pokok tu balik ke tempat asal dia tadi ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbi. Dia tengok benda jadi lagu tu terkeluar di mulut Nabi. Nabi kata apa? Hasbi, enough, cukup. Aku yakin Allah ada. Aku yakin Allah ada. Mana Allah saja bagi aku kena macam ni. Kerana nak membawa Islam, aku sampai macam ni punya cedera kena pukul. Allah is there. Allah duk ada. Allah duk tengok apa jadi. Allah sediakan reward, balasan di sisi dia kepada aku satu hari nanti. Yakin. Tuan-tuan pernah baca dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Tu tadi Nabi Muhammad, Jibril mai suruh pokok berjalan mai. Tuan tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 260, Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam Quran kata apa? Wa idh qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Ini antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ni satu hari dia kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tahu cerita Nabi Ibrahim, macam mana teruknya Nabi Ibrahim dalam nak membawa agama ni. Kena bakang tuan-tuan. Nabi Ibrahim ni kena bakang hidup-hidup. Dia pegang dia, dia lempak dia masuk dalam api, unggun api besar. Nak bakang Nabi Ibrahim ni. Tuhan kata apa? Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Tuhan tunggu sampai tahap tu. Sampai kena teruk tu, Tuhan masuk. Tuhan kata, ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman. Jadilah engkau sejuk dan selamat ke atas Ibrahim alaihi salam. Apa jadi tuan-tuan? Ibrahim duduk di tengah api yang marak menyala. Sikit pun tak jejah dia. Tak mencederakan dia. Tak menyakitkan dia. Kerana firman Allah sudah mai. Kun fayakun. Tuan-tuan jangan tanya, dah tu bila ni Allah nak turun orang Palestin ni? Bila? Allah yang Tuhan yang maha mengetahui bila. Whatever it is, mereka tu semua syahid, tuan-tuan. Mereka semua syahid di sisi Allah. Apa pun yang berlaku, semua orang yang buat zalim mereka, yang bunuh mereka, bahkan yang tidak ada simpati dekat mereka, menjawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim kata dekat Tuhan, Rabbi, dia kata, wahai Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim kata dekat Tuhan, wahai Tuhanku, tunjuk dekat aku macam mana engkau menghidupkan orang yang dah mati. Nabi Ibrahim tanya Tuhan, ya Allah, macam mana orang mati boleh hidup balik? Macam mana ya Allah? Qal awalam tu'min? Tuhan kata dekat Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, hang tak percaya ke dekat aku? Nampak tuan? Nabi Ibrahim kena soalan tu. Kerana Nabi Ibrahim kata dekat Tuhan, macam mana hidupkan balik orang mati? Tuhan tanya dia balik, awalam tu'min? Wahai Ibrahim, engkau tak percaya aku ke? Quran tuan-tuan, ini Quran. Qala bala. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan saya percaya, bahkan saya yakin dengan engkau ya Allah. Ini tanya ni bukan pasal tak percaya, dia kata, walakin liyatma'inna qalbi, tapi saja untuk nak tenangkan hati aku. Bukan tak percaya. Dia kata, percaya Allah boleh buat apa saja. Bahkan orang mati boleh bagi hidup balik. Bukan tak percaya. Saja, dia kata, liyatma'inna qalbi. Supaya hati saya ni lebih tenteram. Sambung ayat tu, Tuhan kata apa? Okey Ibrahim, pergi ambil 4 ekor burung. Cincang burung tu. Pergi letak atas bukit ni sikit. Letak atas bukit ni sikit. Burung 4 ekor tu cincang-cincang, campur-campur daging dia. Pergi letak sana sikit, letak sini sikit, letak sini sikit, letak. Panggil balik.
Panggil balik apa jadi tuan-tuan? Burung tu bercantum jadi burung balik, semua terbang mai balik dekat Nabi Ibrahim AS. Allah Subhanahu wa taala kata, apa lagi yang kau mau? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tentang kekuasaan dia. Nah, wallahu alam. Muqaddimah itu mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita semua. Dalam tajuk cerita jin ni pun dia ada juga masuk benda-benda khurafat. Kalau tuan-tuan tengok ada. Salah satu daripada khurafat tentang cerita jin ni apa dia? Dia kata di Masjidil Haram itu ada satu batang tiang yang dinamakan tiang Al-Jin. Cerita. Dan mengikut kepercayaan karut ni. Dia kata apa? Tiang tu, asal dulu apa dia? Asal dulu ketika nak dibina Masjidil Haram, tak cukup sebatang tiang. Cerita. Tak cukup sebatang tiang. Masyarakat jin donate sebatang tiang. Tapi tiang ni mereka bawa mai daripada alam mereka. Alam jin mai bagi. Dan dia menjadi salah satu daripada tiang di Masjidil Haram. Cerita. Jangan percaya. Ini cerita khurafat. Mai pula cerita tambahan. Dia kata apa? Siapa yang sampai di Masjidil Haram? Kalau Allah izinkan, dia nampak tiang jin ni. Bukan semua orang. Hanya orang yang Allah izin saja akan diangkat hijab. Pak, dia nampak tiang jin. Ini ceritanya. Kalau dia nampak saja tiang jin ni apa jadi? Dia boleh memiliki jin. Nak tambah lagi kuat power dia dalam menguasai jin ni. Ini cerita khurafat. Pasal apa kena duk sebut banyak kali tu pasal apa? Takut sekali kawan pergi edit, dia ambil tekat tu aja. Dia tahu Ustaz Samsuri dia buat cerita karut. No, ini memang cerita karut. Tapi saya cerita kata ini cerita khurafat. Takut kan video-video ni orang duk edit ni, dia edit sekat, kita cerita kata benda ni khurafat. Dia potong tahap khurafat tu, dia bawa mai hak ni aja. Ish, dia tahu Ustaz Samsuri tak sangka. Dia pun duk bawa juga cerita penglipo lara. Buat tak? Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Mengikut faham geng-geng khurafat ni, dia kata apa? Apabila tiba musim haji, pada hari orang tengah wukuf di Padang Arafah tu, siapa yang ada di Masjidil Haram, yang Allah angkat hijab bagi dia nampak tiang jin. Kalau dia boleh pergi peluk tiang tu, jin semua akan dengar cakap dia. Orang duk ada sana duk wukuf, dia duk cari tiang. Jadi siapa yang ada di Masjidil Haram masa tu nampak satu orang lagu duk peluk tiang, pasang. Inilah kepala ifrit yang disebutkan dalam cerita khurafat ni. Cerita tu ada. Bukan ada dalam cerita-cerita Melayu aja. Dalam tulisan Arab pun ada. Dia bawa cerita ni. Nah, so berhati-hati dengan cerita jin ni. Nah, wallahu a'lam. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Kita sampai muka surat 228. Muka surat 228 ayat ke-8 daripada surah Al-Jin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Firman Allah, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Ini yang kita cerita tadi ni. Dia kata apa? Dan bahawasanya telah kami, yakni jin, kasat akan sentuh langit. Jin kata apa? Kami dah memang ingat dah. Kerja kami rutin. Kerja kebiasaan kami ialah apa? Kami terbang naik, kami tidur di sana, kami tidur curi dengar rahsia-rahsia langit. Itu memang kasat kami. Dan tikam dengan bintang. Tapi hari ini, bila kami pergi duduk di pinggir langit nak curi dengar, ada syuhubah. Syuhubah maksud dia apa? Anak panah api nanti duk attack kami. Dia kata. Tiada dapat sampai lagi kami ke sana. Maka yang demikian itu, selepas bangkit Nabi SAW. Dulu boleh, tapi mai zaman Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dah tak boleh dah. Jin dah tak boleh pergi duduk di pinggir langit nak curi dengar rahsia, dah tak boleh dah, dia kata. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Dan bahawa adalah kami itu selepas daripada duduk daripadanya, yakni di tepi langit itu tempat bagi kami mendengar khabaran langit dahulu daripada bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu lama dah kami duk buat kerja ni, jin kata. Kami kerja kami apa dia? Pi curi dengar maklumat. Bawa balik mai, kami sampaikan kepada mereka hak duk ada di bumi ni. Segala rahsia yang kami dengar daripada langit. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita malaikat jaga langit ni ada dalam banyak hadis Nabi. Antaranya hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata apa? Aisyah sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal malaikah tanzilu fil anan. Aisyah kata Nabi kata malaikat akan turun dekat al-anan. Al-anan ni mana? Di kawasan awan. Malaikat turun di situ. Wa huwa as-sahab, iaitu awan. Fatazkurul amra qudiya fis sama'. Mereka duduk di situ, mereka dengar. Mereka duduk bersembang tentang hal-hal yang diputuskan di langit. Segala keputusan yang dibuat di Lauh Mahfuz. Malaikat mai duduk sembang di kawasan anan, di kawasan awang-awangan, duduk cerita tentang rahsia-rahsia langit. Fatastariqu syayatin as-sam'a. Syaitan dan jin akan pergi dekat dengan kawasan tu, curi dengar. Ini adalah hadis. Fatasma'uhu. Mereka dengar segala rahsia-rahsia ini. Fatuhihi ilal kuhan. Maklumat yang mereka dapat di situ, mereka balik mai ke dunia, mereka pergi bisik di telinga tok-tok bomoh. Rahsia. Sana dah bagi tahu benda ni akan jadi macam ni kepada orang sekian. Dia ambil maklumat tu, dia bawa mai kat tok bomoh. Bomoh pun dapat maklumat tu, bila orang yang berkenaan mai jumpa dia beritahu. Fayakzibuna ma'aha mi'ata kazbah min 'indi anfusihim. Cerita hak betul itu satu, dia tambah dengan 100 lagi pembohongan. Macam orang lah, tu saya kata jin orang ni. Ni ada. Cerita hak betul itu satu, 9 lagi mohong. Dia nak main masjid tadi, ada satu aksiden jadi dekat Jelutong. Sampai seorang kata, tadi apa dia nampak ramai, apa dia, ni dekat dengan Bukit Dambar ni. Ni Syekh ni. Dia abang apa? Dia tak aksiden. Apa ni, kereta ke motor? Dia kata kereta dengan motor. Betul tak? Betul. Aksiden tu kereta dengan motor. Betul. Orang kita ke? Soalan selanjutnya. Orang kita ke? Dia kata nampak macam orang kita. Yang tu dia tambah lah. Dia pun tak tahu sebenarnya dia lalu gitu ya. Dia kata nampak macam orang kita. Apa teruk ke? Tak tahu dia kata, tapi tengok dia duk angkat helmet. Jadi nampak macam otak duk ada lah helmet tu. Tambah. Yang tu kalau nak kata bawang goreng ke, ajinomoto ke, apa tak tahu sos tiram ke apa, tak tahu dia suruh buah teh. Allah kata. Hidup ke mati? Tak tahu nak kata, tapi nampak duk kelupang tu macam nak habis. Tambah juga. Padahal dia tak nampak pun. Dia lalu tu dia nampak kereta ada, motor ada. Tu saja hak betul. Hak lain ni semua bawang goreng. Macam itulah cerita dengan bomoh ni pun. Dia dapat satu maklumat hak betul. Apa dia? Dia tambah. Dalam hadis dia kata apa? Fayakzibuna ma'aha mi'ata kazbah. Dia tambah dengan 100 benda bohong. Jadi bukan semua bohong. Hak betul pun ada. Tapi hak bohong tu yang banyak. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa akibat kalau sekiranya kita percaya kepada
benda ni, ramalan-ramalan ni. Apa akibat dia? Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Safiyah, isteri Nabi. Dia kata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, man ata arrafan. Nabi kata, siapa yang pergi jumpa bomoh, fasa'alahu an syai'in. Dia tanya tok bomoh tu apa-apa. Jumpa bomoh, tanya. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Nabi kata apa? 40 malam sembahyang dia Tuhan tak terima. Sekali pergi mengadap, satu cerita dia dengar, dia pergi percaya kepada cakap bomoh ni. Nabi SAW kata apa? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. 40 malam sembahyang penat saja Allah tak terima. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dia. Malaikat duk jaga ni pasal apa? Tak mau bagi cerita macam ni duk jadi. Dan cerita malaikat ni, dia bukan jaga di pinggir-pinggir langit, di pinggir-pinggir awan sahaja. Bahkan dalam hadis kata, ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk jaga keliling Makkah dan Madinah. Ada juga. Bila menjelang kiamat. Bila Dajjal sudah turun. Lah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, laisa min balad illa sayuta'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, esok dekat nak kiamat esok Dajjal nanti mai. Dan Dajjal ni nama kata negeri mana pun dia sampai. Mana pun dia sampai. Bukan dia sampai ni apa Gelugong, dia sampai Jelutong ya. Nu sampai jalan madrasah semua dia masuk pi, sampai apa ni lorong kecil-kecil apa semua dia sampai. Dajjal ni dia sampai di semua tempat. Laisa lahu min niqabiha naqbun. Tidak ada celah-celah mana pun semua dia nanti sampai. Melainkan Makkah dan Madinah. Dia tak boleh. Dia nak masuk tapi tak boleh. Tidak ada mana lorong kecil pun nak masuk Madinah, tak boleh masuk. Dajjal tak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Illa alaihil malaikah safina yahrusunaha. Kerana Allah sudah letak malaikat di keliling Makkah dan keliling Madinah. Jaga Mekah dan Madinah ni supaya Dajjal tak masuk. Ni hadis ni hadis sahih riwayat Al-Bukhari, tak boleh masuk. Summa tarjuful Madinah bi ahliha thalatha rajafat. Nabi kata apa? Dekat nak kiamat, apa jadi? Allah Subhanahu wa taala akan goncang Madinah. Allah akan goncang Madinah. Macam mana? Wallahu alam. Gempa bumi ke? Macam mana cara goncang? Tak tahu. Hadis kata Allah akan goncang Madinah ni. Fayukhrijullahu kulla kafir wa munafik. Tiap-tiap goncang itu merambung keluar daripada bumi Madinah ini orang-orang munafik dan kafir. Mafhum hadis ni apa dia? Ada orang kafir, orang munafik akan masuk ke dalam Madinah? Ada. Tentu heran kan tuan-tuan duk dapat video hari ni Madinah ni macam-macam orang pergi lah ni. Kerajaan Saudi lah ni dia bagi. Dia bagi pemimpin-pemimpin negara luar, negara yang bukan Islam apa semua, dia bagi pergi masuk satu tour masuk dalam kota Madinah. Dia tak bagi masuk dalam masjid, tapi masuk ke luar tengok. So jadi isu kontroversi. Ini macam mana ni teruk puak-puak ni. Apa ni mereka sampai piduk benang orang kafir masuk lah apalah semua. Baik, persoalannya boleh tak boleh orang kafir masuk dalam area tu, boleh tak boleh. Hadis ni bagi tahu apa? Hadis ni memang bagi tahu kata dalam bumi Mekah Madinah ni akan ada kafir dan munafik. Esok ni nak dekat kiamat esok, Allah akan goncang. Kalau ada depa ni akan terpelanting keluar. Maksudnya apa? Depa ni ada tak? Ada. Ada maksudnya apa? Ada maksudnya duduk dalam tu pun ada, takkan nak pergi melawat dia biasa. Saudi lah ni dia cukup tekankan tentang tourism. Kan? Dulu kalau nak pergi umrah, kena visa umrah. Lah tak payah lah. Lah boleh pakai visa
turis, visa pelancong. Oh, dulu kau nak pakai visa umrah punyalah susah. Kalau perempuan nak pi, nak kena cari mahram, dan nak kena bawa surat nikah, surat apa, kena pi pejabat pendaftaran, kena cop, kena masuk kedutaan dia, nak tunggu luluh punya lah payah, dah dekat dah masa nak pi, tak dapat lagi visa umrah dulu. Lah ni tak gaduh. Lah ni visa turis, boleh apply lagu tu je. Hotel pun kita boleh buat DIY. Boleh buat DIY, boleh booking hotel, macam mana kita nak turun pergi Kuala Lumpur lagu tu ya. Booking hotel, booking transport, booking apa, satu macam yang terbang pergi. Travel agent lah ni pun duk garu pala. Apa lepas ni duk buat lagu ni. Payah nak cari makan, suruh duk lari. Sebab orang duk buat DIY. Pakai duk pi haji, duk pi umrah, duk buat DIY. Dia buat macam mana dia pi Legoland di Johor lagu tu ya. Kan? Dia permudahkan. Kemudian di sana pula dia duk rancakkan turism. Pelancongan. Madain Saleh, tempat kejadian unta Nabi Saleh, Madain Saleh. Dulu nak pi kena ada satu kebenaran khas daripada pihak kerajaan dia. Dapat kebenaran khas baru boleh. Tak ada, tak boleh pi. Sampai checkpoint dia suruh patah balik. Lah ni dia suruh pi. Tuan-tuan, ada hotel pula lagi duduk di sana dengan apa, buat tempat bagi macam-macam duduk ada lah ni. Jadi duduk ni kata macam mana ni, mereka ni awak jadi merapu lah ni, duduk bagi ni segala macam-macam duduk masuk. No, hadis beritahu apa? Hadis kata menjelang kiamat esok, Allah nanti goncang bumi ini. Daripada situ terkeluar orang-orang yang tidak ada iman yang bersih, yang ada di dalam dia nifak, munafik dan kafir. Dia kata dalam hadis ni akan terpelanting keluar. Yang tinggal dalam Madinah pada masa tu hanyalah orang-orang yang ikhlas beriman kepada Allah. Mafhum di sebalik hadis ni apa dia? Memang akan ada orang bukan Islam pun di atas bumi ini. Tapi tang Dajjal tak boleh masuk langsung. Dia duk cari celah-celah di keliling Madinah. Nak masuk tak boleh. Malaikat ada di segenap penjuru. Tidak boleh masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So dia bagi tahu di situ apa dia? Dia kata wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sab'i, dan bahwasanya adalah kami itu, yakni jin itu duduk di tepi-tepi langit. Tempat bagi kami nak curi dengar khabaran langit. Dahulu daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنِ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Dan barang siapa yang berniat nak curi dengar sekarang ini, yakni kemudian daripada dah bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya dapat baginya tikam, yakni panah bintang tikam akan dia dengan dia. Itu dia. Dulu boleh, lah tak boleh. Akan ada anak-anak panah api kena kepada jin-jin ini semua. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Oleh itu kami, kata jin ni, kami hari ni dah tak tahu dah adakah kejahatan yang dikehendaki ke atas orang yang di dalam bumi ini ataupun dikehendaki Tuhan akan mereka itu kebajikan. Lah kami dulu kami boleh tahu. Kami pergi duduk curi dengar maklumat. Apa nak kena dekat orang di bumi ni kami boleh tahu. Tapi sejak Allah letak malaikat duk jaga, bila kami pergi duk kena panah ni, kami dah tak tahu dah. Apa nak jadi dekat orang di bumi ni, nak dapat kebaikan ke, nak dapat mudarat ke, kami dah tak tahu. Sebab kami dah tak boleh curi rahsia daripada sana. Dia kata. Baik, firman Allah, wa anna minna salihun wa minna duna dhalik. Dan bahawasanya kami, yakni jin itu, setengah daripada kami itu ada yang saleh. Dia kata jin ni, dia kata macam-macam. Ada jin saleh. Jin yang beriman kepada Allah. Dan setengah daripada kami, daripada jin ni, tiada saleh. Sama macam orang. Ada baik, ada jahat. Ada beriman, ada kufur. Macam mana orang, macam itulah jin. Dia kata sama. Kemudian daripada dengar Quran itu, sama macam orang. Dengar Quran, dengar hadis, ada yang berubah, ada yang tak berubah. Jin pun sama. Dia pun dengar Quran, dia dengar hadis. Ada yang berubah jadi elok, ada yang tak berubah. Macam mana manusia, macam itulah jin. Kunna tara'iqa qidada. Adalah kami, yakni jin itu, ada beberapa puak yang berlain-lain. Ada Muslim,
dan ada yang kafir. Dia kata. Tentang kalau tengok dalam syarah, dalam tafsir Quran, dia cerita jin ni macam-macam. Dari segi beriman, tak beriman, Muslim, kafir, itu satu bab. Capacity dan kebolehan jin. Dia ada banyak riwayat cerita. Antaranya dia kata apa? Ada jin yang jenis boleh terbang. Tuan-tuan baca cerita Istana Balqis. Wa qala ifritun minal jin ana atika. Jin Ifrit bangkit kata depan Nabi Sulaiman, dia kata aku boleh bawa mai Istana Balqis di sini. Aku boleh bawa mai. Sebelum hang bangkit daripada tempat duduk tu, istana tu boleh ada di sini. Maksudnya apa? Itu keupayaan jin. Dia boleh pergi ambil bawa mai. Kalau duduk baru nak bangkit bangku, benda duduk ada depan. Itu kebolehan yang ada pada jin yang diceritakan dalam Quran. Dua, ada jin yang boleh transform. Ini daripada banyak-banyak hadis, saya ambil kesimpulan. Mereka ni pun jenis transformer juga. Dia boleh transform. Daripada rupa asal dia jin, dia boleh transform jadi ular. Ada hadis dia. Jin boleh transform jadi anjing. Jin boleh transform jadi rupa manusia. Dia jadi rupa manusia. Sebenarnya dia jin. Ini ada hadis dia. Ada jin dia jenis suka duduk tempat sunyi. Dia tak suka duduk tempat riuh rendah, hingang ini, tak mahu. Dia suka duduk tempat sunyi. Maka jin ni dia pergi mendiami di pulau. Yang pastinya bukan Pulau Pinang. Sebab Pulau Pinang hingang. Ni jin ni dia suka tempat sunyi, pulau yang tak ada orang duduk. Dia jumpa taman ke ada satu tempat dia pergi duduk, dia berkampung di situ. Dia mencari tempat-tempat sunyi. Ada jin yang pilih untuk duduk di tempat yang tidak ada orang langsung. Ada. Bukan dekat sunyi saja ada. Memang tak ada manusia. Dia pergi duduk tu. Macam kita lah, kita ni. Macam-macam. Saya sembang dengan satu kawan non-Muslim. Dia highlight satu isu kat saya. Dia kata dia worry tengok keadaan rakyat Malaysia hari ini. Dia kata dia antara kaum tak mau nak jadi cantik. Dia kata dulu, dia kata kalau kita kenang balik tahun 70 dulu. Kita berkawan. Dia tak ada masalah. Bangsa, ang Cina, ang India, aku Melayu. Tak ada masalah. Boleh kawan. Dulu orang Melayu duduk di kampung, boleh panggil satu India bukan Islam, mai di rumah tolong gilir rempah. Panggil mai di rumah suruh gilir rempah. Biasa tengok batu giling. Berumur angguk lah. Mudah-mudahan Malita dia duduk tengok blender. Dulu ada gilir rempah tuan-tuan. Ada satu syekh pula tajam batu pula boleh cari makan pula dulu. Lah mana nak cari? Semua batu tumpui lah, tak ada orang nak pergi tajam lah. Dulu dia main pusing kolam kampung ni tu. Saya duduk sini lurang main. Tajam batu. Panggil. Main. Dia pun ada satu tool apa bag dia ni buka tu macamnya duk bagi tajam batu gilin tu. Okey. $2. Bayar $2 Hak dua kerja tu bukan orang Islam. Hak mai tolong gilir rempah. Depa champion, depa cara dia kaut apa dia tumpuk pup dia kaut dia tumpuk. Satu punya style lah dah. Dulu. Tapi hari ni dia kata jadi apa dalam masyarakat kita ni jadi satu hostile environment, satu suasana yang hostile. Orang Melayu tengok orang bangsa lain lalu satu macam punya prejudis, ingat macam-macam. Bukan semua orang bangsa tu jahat. Tak. Mereka tengok kita pun prejudis. Pasal apa jadi macam ni? Dia highlight kat saya cerita ni. Dia kata pula kat saya, dia kata kalau you tak percaya, you pergi pegang budak-budak lah ni, you pegang dia,
On the spot, you suruh dia bagi lima nama kawan dia yang bukan orang Melayu. Dia pegang kita. You bagi tahu 5 nama kawan Cina. Sebut. Duk teraba-raba nak cari, nak sebut. Pasal apa? Pasal dia tak berkawan dengan bangsa lain. Tak berkawan. Tak tahu nama. Hang sebut 5 nama kawan India hang, 5 nama. Tak boleh sebut. Mana tak berkawan? The same goes to mereka pun. Pegang budak mereka pula tengah, hang bagi 5 nama kawan Melayu. Lambat nak sebut. Dia nak cari, dia nak apa. Lambat. Pasal apa dia kata? Pasal kita jadi. Sedangkan Allah sebut dalam Quran. Suruh kita dia apa? Suruh kita berkawan. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tuhan kata kami jadikan manusia ni berpuak-puak berbangsa-bangsa. Nak suruh apa? Lita'arafu. Saling kenal mengenal, berkawan. Tak jadi. Semua tebal dengan prejudis. Akhirnya apa jadi? Jadi satu suasana yang tidak selesa. Dia beritahu kat kita, kita dengar betul. Pasal apa tak jadi macam dulu? Dulu boleh berkawan. Dulu boleh berkawan. Pasal apa hari ni tak boleh berkawan? Oh, kita kata dah, mereka yang jahat, mereka yang start. Mereka kata kita jahat, kita yang start. Pasal apa? Buruk sangka dan prejudis terlalu tebal dalam masyarakat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi SAW dulu, Nabi ada hubungan baik dengan Yahudi Madinah. Ada hubungan baik. Soal mereka khianat, itu soal lain. Tidak semua orang Yahudi itu jahat. Tidak semua orang Yahudi itu baik. Berbaik-baik dengan yang baik daripada kalangan mereka. Bila terbukti mereka khianat, maka bermulalah episod kalau nak perang-perang. Tapi tidak dimulakan dengan berkawan, maka jadilah berbagai-bagai masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni yang dulu jadi sejak daripada zaman dulu sampailah ke zaman hari ini. Dia kata. Baik. Jin ni apa? Kerja dia duk timbulkan di antaranya hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah." Ini hadis. Nabi SAW kata apa? Manusia yang Allah buat di atas dunia ni, Allah bekalkan dia ni dengan satu qarin. Qarin maksudnya apa? Kawan yang mendampingi dia. Satu kawan minal jin dan satu kawan minal malaikah. Setiap orang kita ni, dia ada 2 unsur ni. Yang 2 unsur ni akan cuba untuk nak influence kita. Dia nak mempengaruhi kita. Kita nak jadi baik kan, nak jadi jahat. Ni, 2 ni duk masuk. Kalau kita dengar qarin daripada malaikat, kita jadi baik. Tapi kalau kita dengar bisikan daripada qarin daripada jin, kita jadi jahat. 2 ni, penasihat yang duk nasihat kita ni. Kita nak jadi baik kan, nak jadi jahat. Tengok hak mana yang kuat mempengaruhi kita. Nabi SAW kata, qalu, sahabat kata, wa iyyaka ya Rasulullah. Sahabat kata, Tuhan pun sama ke? Ada qarin malaikat dan ada qarin jin? Tuhan pun sama ke? Qal, kata Nabi, wa iyaya. Nabi kata, ya, saya pun sama. Nabi kata, saya pun ada bisikan yang tak elok dan saya pun ada bisikan yang baik. Dia kata, ada dua-dua ni. Walakin Allah a'anani alaih. Tapi saya, Nabi kata, Allah tolong saya. Allah tolong saya. Fala ya'muruni illa bihaq. Sentiasa yang duk cakap kat saya ni benda yang baik-baik. Kita ni pun bila dia main ni kita boleh tahu. Kalau dia duk main bisikan jahat tu, astagfirullahalazim. Ini bisikan jahat. No, saya tak akan ikut. Bila dia main bisikan baik, Masya Allah. Ini menepati agama. Quran, hadis kata macam ni, insya Allah kita ikut. Dia bagi garis panduan macam tu. Hati-hati dengan jin ni. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sitru ma bainal jin wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanif an yaqula bismillah.
Atau kama qal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi kata apa? Nabi kata yang menghalang antara jin dengan aurat manusia apabila masuk bilik air ialah apabila kita kata bismillah. Kita dah masuk bilik air hari-hari. Sehari berapa kali kita masuk bilik air. Siapa nak masuk bilik air, dia sebut bismillah. Allah pelihara dia. Jin tak boleh tengok aurat dia. Jin tak boleh tengok aurat dia di dalam bilik air. Sama macam hadis cerita apa? Kita malam bila nak tidur. Last bila kita nak tidur, kita tutup pintu kunci tu. Nabi kata apa? Sebut bismillah. Pak kunci. Allah akan protect rumah kita. Simple ya. As simple as ABC. Senang aja. Bila kita last nak tutup pintu, nak lock, nak tidur malam. Bismillah. Dengan nama Allah. Pak kunci. Allah kata dia akan jaga rumah kita. Senang. Malam ni kita akan buat. Malam esok kita nanti lupa. Kita lagu tu orang. Kita dengar ni. Oh okey. Start pergi balik. Semua orang ni kata bismillah. Selamat. So lupa. Minggu depan pula aku teringat balik. Aku lupa malam dah tak bismillah. Bismillah. Terlupa balik. Benda tu sementara dia nak jadi amalan. Sementara nak jadi amalan. Macam mana kita duk baca hadis cerita kata apa? Nabi SAW bila nak tidur, dia nanti baca Qul huwallah. Dia nanti baca Qul a'udzu birabbil falaq. Dia nanti baca Qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu dia nanti sapu seluruh badan dia, mana tempat yang boleh sampai tangan dia akan sapu. Waktu Nabi sakit kuat menjelang wafat Nabi, Aisyah tolong angkat tangan Nabi. Tolong angkat tangan Nabi, Nabi baca. Lepas itu Aisyah bantu untuk sapu takat mana yang boleh sampai. Nabi tidak tinggal amalan sebelum tidur. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nabi tidak pernah tinggal. Kita dengar, malam ni kita nanti baca. Malam esok kita nanti baca, malam lusa tak baca. Terlupa. Sehinggalah benda tu dia sebati dengan kita. Kita tidak akan boleh tidur melainkan setelah kita buat benda tu. Jangan cakap tentang baca surah Al-Mulk, tu berat sangat. 3 kul ni pun tak lepas. Ni hadut main mengaji ni. 3 kul pun tak lepas. Al-Mulk memang loop. Memang loop. Ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu senang betul ya. Lena dah. Tak ada habis. Baru ayat 1. Right. Dia tak boleh pi. Pasal apa? Karin hak jin tadi. Pegang pelupuk mata dia duduk rendah bagi turun, bagi lena pun cepat-cepat. Lena. Ada seorang tanya saya, dia kata, Ustaz, saya tak tahu dia buat macam mana. Dia kata, pasal apa? Saya, bila baca Quran, dia kata, bila baca Quran, dia tak tahu lepas pergi mana. Islam balik. Sampai tengah ayat mana, Gostan balik. Baca lain, baru dia main 3 baris, lepas tu dia tak tahu apa yang mana, Gostan balik. Kira last sekali kan 3 baris tu ya. Dia tak boleh pergi. Dia loop. Dia tak ada nak habis. Muka pun tak ada. 3 dia loop. Tapi kalau tengok Netflix, sampai khatam satu cerita. Tengok Netflix, khatam satu cerita. Dia spotlight cantik. Demikianlah teruk kita ni. Kadang-kadang jin tak ada buat apa pun. Kita tu dah jadi jin dah. Kita memang tak boleh buat apa dah. Jadi Nabi SAW duk baca surah Al-Jin, duk bagi kenai jin, tak apa. Nabi hafal pula kuat lagi. Nabi kata apa? Nak masuk pancung, bismillah. Masuk. Dalam satu hadis lain, Nabi kata apa? Baca a'udzu billahi minal khubthi wal khaba'ith. Aku minta berlindung dengan Allah daripada al-khubthi. Khubthi dia apa dia? Setan jantan. Jin jantan. Wal khaba'ith. Dan juga jin betina. Baca lagu tu. Pasal apa? Pasal nak jaga kita waktu kita duduk di dalam tandas. Baca. Nak hafal a'udzu billahi minal khubthi wal khaba'is, panjang sangat. Saya baca khubsi, saya baca khubusi, saya payah. Bismillah cukup. Itu pun tak apa dah. Itu pun hadis Nabi, itu pun juga mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia main pula ni nak cerita hal ehwal jin ni. Sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu an. Dia kata kana ya'muru biqatlil hayat. Daripada Ibni Abbas, dia kata Nabi SAW memerintahkan supaya bunuh al-hayat. Hayat ni apa dia? Ulang. Ulang. Ni Al-Hijrah rakam, kita kata ulah. Tak sedap kan? Dia kena ulang. Jumpa ulang, mau bunuh. Nabi kata, wa yaqul, kata Nabi SAW, man tarakahunna khasyah atau makhafata ta'thir falaysa minna. Nabi kata barang siapa yang jumpa ulang, dia tak mau bunuh ulang kerana takut macam-macam, dia kata dia bukan daripada kalangan kami. Anjuran suruh bunuh ulang ni. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, innal jan masikhul jin. Ibnu Abbas kata ular itu adalah jelmaan jin. Kama musikhat al-qiradah min Bani Israel. Seperti mana dulu Allah pernah ubah Bani Israel daripada rupa manusia, Allah ubah bagi jadi qirdun, bagi jadi monyet. Ini leceh buat lagu tu. Allah ubah Bani Israel daripada manusia, ada buat lagu tu. Kawan depan kata apa? Ulang. Ulang apa? Qiradah monyet. Dia tak tahu ustaz buat lagu tu. Silap. Kan? Seperti mana Bani Israel Allah pernah ubah mereka bagi jadi monyet, macam itulah jin boleh berubah bagi jadi ulang. Hadis itu hadis riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang sahih. Demi pula satu hadis Nabi kata apa? Daripada Abi Lubabah, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qatlil jinan allati takunu fil buyut illa an yakuna dhat tufyataini wal abtar fa innahuma yakhtifanil basar wa yatrahani ma fi butunin nisa atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Kata dia apa? Nabi SAW larang bunuh ular sebarangan pula dah. Sekiranya ulang itu masuk rumah. Ulang kalau di luar, bunuh. Tapi kalau hak masuk dalam rumah, jangan dandan pi bedai. Nabi kata dia ada cara dia dulu. Cara dia yang pertama apa dia? Kalau sekiranya ulang tu ulang berbisa. Ulang bisa. Ulang senduk, ulang kapak, ulang berbisa. Yang ulang-ulang ni boleh menyebabkan penglihatan mata jadi buta kalau kena sembur dengan venom dia tu. Ataupun yang apabila kena patuk, perempuan mengandung boleh gugur kandungan. Macam tu punya bisa. Dia nak bang ulang bisa. Kalau ulang bisa, bunuh. Kalau ulang bukan ulang bisa, jangan bunuh lagi. Kata Nabi SAW. Sebaliknya apa? Dia bagi pula garis panduan di dalam hadis lain. Dia kata apa? An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bil Madinah nafaran minal jin qad aslamu. Nabi kata di Madinah dulu ada sekumpulan jin yang dah masuk Islam. Faman ra'a syai'an min hadhihi al-awamir falyu'dhinhu thalathan. Nabi bagi. Fa in bada lahu ba'du falyaqtulhu fa innahu syaitan. Nabi kata kalau sekiranya ulang ni masuk dalam rumah, suruh dia keluar 3 kali. Kalau dalam rumah. Kalau luar pada rumah, katok. Kalau masuk dalam rumah, suruh keluar 3 kali. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Katalah nak cakap dalam bahasa apa pun. You get out. Tengok ulang yang masuk ni. You get out. Sekali. Syekh, get out. 2 kali. Keluar. 3 kali, tak keluar juga, balun. Katok pergi mati. Ada sebahagian ulama pula pergi kata apa? 3 hari dia kata. Kacau. Tapi itu salah satu pendapat di kalangan ulama. Hadi kacau. Kata dia, keluar. Esok pula suruh. Esok mai tengok anak mati dah 2 orang. Kena.
Kan? Jadi di kalangan ulama hadis kata bukan 3 hari, 3 kali dia kata. Pasallah hadis dia tak sebut 3 hari ke 3 kali. Dia kata salasan, 3 dia kata. 3 tu apa? Ada yang pergi bagi kata 3 hari tu. Bukan. Kalau ulang ni bahaya, suruh dia keluar satu, suruh dia keluar 2, amaran yang ketiga keluar, tak nak kata lah. Jangan tunggu 3 hari. Okey? Dia kata begitu. Kalau sekiranya kata dekat dia keluar, tengok dia keluar. Itu adalah jelmaan jin. Tapi kalau kata keluar, get out, ukhruj. 3 bahasa dia bagi. Keluar. Tak faham. Kok dia ni jin orang putih kot. Dia mengaji sekolah orang putih ke apa kan. Saint Xavier punya budak ke apa kan dulu. Kan? Kata, get out. Tak keluar juga. Ini Al-Masyhur dulu kot mengaji Al-Masyhur Arab ke apa. Ukhruj. Bagi bahasa Arab pula. 3 bahasa dia tak faham. Pelepasnya nanti naik di belakang dia kata. 3 kali. Hadis dia kata apa? 3 kali suruh dia keluar. Tak keluar, kata. Kalau kata dekat dia keluar, itu adalah jelmaan jin. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dia kata, falyaqtulhu. Selepas 3 kali tak keluar, fa innahu syaitan. Itu syaitan ataupun jin. Dia kata. Begitulah garis panduan yang agama bagi tentang benda-benda ni. Sebab satu hadis riwayat daripada Abu Daud, hadis sahih. Riwayat daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pak menekan Nabi riwayat. Dia kata, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna nuridu an naknusa Zamzam. Satu hari sahabat Nabi pergi jumpa Nabi, depa minta izin dekat Nabi. Depa kata, ya Rasulullah, kami nak pergi bersihkan, nak pergi clear telaga Zamzam. Dulu telaga Zamzam boleh akses masuk. Sampai dah tahun 80-an boleh lagi. Boleh lagi. Dia ada satu tangga turun pergi, boleh jumpa telaga di bawah tu. Lah dia tutup habis cover dah, tak bagilah. Dulu boleh. Zaman Nabi lagi-lagi lah telaga duk nampak. Inna nuridu an naknusa Zamzam. Sahabat pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami nak clear, nak bersihkan telaga Zamzam. Wa inna fiha min hadhil jinnan. Dia beritahu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada ulang-ulang kecil di telaga Zamzam ni. Jinnan, ulang-ulang kecil. Dua ada dalam tu. Yakni al-hayat as-sigar, yakni ular kecil. Dua ada dalam telaga Zamzam. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatlihinna. Ini sebab tak duduk dalam rumah, duduk di luar, Nabi kata bunuh dulu ular-ular tu semua, bersihkan telaga tu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Ulang ni kadang-kadang dia adalah jelmaan jin. Kalau ditemui ulang ni luar pada rumah, terus bunuh. Itu kesimpulan dia. Tapi kalau ditemui ulang ni masuk dalam rumah dan ulang tu ulang berbisa, bunuh. Tapi kalau ditemui ulang tu dalam rumah dan dia bukan ulang yang berbisa, suruh dia keluar 3 kali. Kalau suruh dia keluar sekali atau 2 kali dia keluar, itu adalah jelmaan jin. Tapi kalau 3 kali suruh dia tak mau keluar juga, bunuh dia. Itu kesimpulan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah hal ehwal jin, dan disebut dalam ayat yang kita baca tadi. Dia kata kunna qaraiqa qidada, dan adalah kami, yakni bangsa jin ini, ada beberapa puak yang berlain-lain, ada muslim dan ada yang kafir. Wa anna zananna allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba, dan bahwasanya kami, yakni jin, yakin bahawa tiada kami kuasa melemah Allah pada bumi dengan nak lari, dan tiada kami melemah akan Allah dengan lari melepaskan diri daripada azabnya, yakni tiada lepas seorang daripada azab Allah dengan nak lari daripadanya, melainkan dengan beriman dengan Allah dan Rasulnya dan Quran dan bangkit hari kiamat. Macam mana jin, macam tu manusia. Kita tak ada excuse. Tidak ada jalan untuk nak selamat diri kita daripada kena azab Allah kalau kita derhaka. Tak ada jalan. Tuan-tuan, dunia esok, akhirat esok, dia bukan macam kita sini. Kita sini kita ada lagi macam-macam jalan boleh buat. Kita ada kabel, kita ada kenai orang tu, kita ada kenai orang ni. Kadang-kadang ada lagi jalan nak menggelecek tu, ada lagi. Sana tak ada. Sana semua tumpuih. Kenai siapa boleh tak pakai, dia tolak tepi-tepi.
Kan? Sana dia, akhirat ni tuan-tuan dia main cerita lain. Ada seorang forward mai kat saya satu cerita. Orang kaya naik kereta, driver duduk bawa di depan. Sambil dia duduk belakang, dia duduk dengar satu YouTube ceramah agama. Orang kaya ni. Ustaz dalam tu duduk cerita, suruh orang derma kat dia lah. Dan macam tu. Ceramah apa kuliah. Lepas tu abang dia nak minta derma, mahat dia lah, tahfiz dia lah, nak yatim dia lah, apalah semua, nak minta duit. Orang kaya duduk belakang kereta ni, dia kata kat driver dia. Dia tengok dia, aku malas nak dengar ni, ceramah-ceramah agama ni. Dia kata, puak-puak ni, dia kata last kali nak minta duit kita. Dia berpersepsi dia. Puak ni dia kata tak ada lain. Last kali dia nanti cerita dia ada tabung, dia suruh bawa duit. Ni semua karut, dia kata. Lepas itu dia kata kat driver dia, cerita tuan-tuan, jangan ada buat serius. Ni ada cerita ni bukan hadis Nabi, bukan dalam Quran apa pun. Cerita orang tak main. Okay? Dia kata kat driver dia kata aku benda-benda ni semua aku tak percaya. Aku geng-geng ustaz-ustaz geng ni tambah duk kaki minta derma ni, aku tak percaya. Nak duit, usaha, kerja, cari sendiri. Jangan duk harap orang bagi duit. Dia kata begitu. Dia kata lagi kat driver dia. Dia kata harta aku ada banyak ni, dia kata ni. Macam mana aku nak bawa semua, aku mati suruh nak bawa semua, tamu nak tinggal bagi ke orang. Dia kata begitu. Aku tak mau bagi, kata. Aku susah payah kerja. Aku nak dapat macam yang aku dapat lah ni, hantau berapa punya susah, dia kata. Ingat senang kan nak jadi macam aku lah ni, ingat senang kan. Senang-senang dia main minta duit kat aku. Macam mana? Hang duk rajin pergi masjid kan? Dia kata kat driver dia, hang duk rajin pergi masjid kan? Tak ada cara kan macam aku nak bawa ni semua ni. So aku tak mau tinggal duit kat siapa pun. Driver dia kata kat dia. Driver ni pun satu mengaji bagus ni. Kata bos duk pergi umrah apa semua, bos macam mana bos bawa duit Malaysia ke pergi? Kita apa rahang, dia kata pergi sana kena tukar rial lah, dia kata. Tu habis macam bos duk pergi London apa semua, macam mana bos bawa duit apa? Sana kena pakai pound lah. Bawa duit ringgit siapa nak tengok hang, dia kata. Sana sebelum pergi kita mau duk pergi money changer, mau duk tukar, dia kata bawa pound pergi. Habis macam Singapura dekat kita ni, Singapura sama lah, ingat Singapura dekat dengan kita boleh duk pakai duit Malaysia, tak pandang lah duit Malaysia ni. Duit kita kecil, mau duk tukar dolar Singapura siap-siap. Driver dia kata apa ke dia? Dia kata bos, macam tu lah bos, yang kata akhirat pun sama. Bos nak bawa duit pergi bukan laku di sana, dia kata. Sana dia tak pakai pound, dia tak pakai dolar, dia tak pakai ni semua bos, dia tak pakai. Sana dia pakai pahala bos, dia kata. Bos buat siap-siap ni semua ni, apa duit-duit bos ada ni, bos buat sedekah, buat infak, buat sedekah jariah apa semua, hak tu bos dah convert duit tu bagi jadi pahala. Akhirat esok bos dia nanti pakai yang tu ya. Sana currency sana bos, dia pakai pahala ya. Driver cakap dulu tu kat dia. Oh, dia dengar gitu ya. Oh macam tu ah. Dia kata bos jangan bawa main-main bos, dia kata. Bos bawa pi ni segala pi sana tak laku bos, dia kata jadi macam RM2 di negeri lain. Dia semua nak pakai currency dia. Akhirat pun dia ada currency dia. Currency akhirat bukan ringgit, bukan dolar, bukan pound, bukan apa. Currency akhirat pahala. Dia kata. Dia pun sengah. Dan itu bukan sahih, bukan maudhu', bukan apa. Ya itu cerita saja. Itu nanti jangan dong kat tangan. Saya ke cerita terang. Ini cerita yang kita dengar, kita boleh ambil satu pengajaran. Yes, baru kita faham. Mana tempat, dia ikut sana punya peraturan. Dia tak ikut sini punya peraturan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu baghsan wala rahaqa. Insya-Allah. Lepas ni tuan-tuan insya-Allah kita akan masuk satu cerita tentang kemarau. Kemarau yang pernah menimpa Mekah Madinah. Kemarau. 3 kali pernah jadi. Sekali kemarau masa Nabi kecil. Nabi umur dalam 8 tahun. Mekah kemarau teruk.
Sehingga orang mai jumpa Abu Talib. Siapa Abu Talib, tuan-tuan? Pamandakan Nabi. Jumpa Abu Talib, minta Abu Talib fikir macam mana nak buat ni. Kemarau teruk sangat ni. Harta benda, ternakan, tanam-tanaman, musnah. Macam mana nak buat? Masa tu Nabi umur 8 tahun dan apa yang Abu Talib buat. Kita nanti tengok bulan depan. InsyaAllah. Kemarau yang kedua bila Nabi dah jadi Nabi. Quraisy tak mau ikut Nabi. Lagi sekali mai kemarau. Kemarau yang memusnahkan pokok-pokok, tanam-tanaman dan binatang ternakan. Apa jadi pada masa itu? Dan kemarau ketiga berlaku bila Nabi dah hijrah ke Madinah. Kemarau lagi sekali, teruk. Sehingga kan Nabi SAW tengah duk khutbah, bangkit satu badui kata dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "ni apa ni? Ni macam mana ni? Kita teruklah ni. Binatang ternakan, pokok-pokok tanaman, semua musnah ni, nak buat macam mana?" Nabi tulis doa. Tengah duk khutbah tu Nabi tulis doa. Dengan serta-merta pokok hujan mai dan hujan turun. Kejadian tu berlaku di satu tempat sebelah Masjid Nabawi Lani yang hari ni dia panggil Masjid Al-Ghamamah. Al-Ghamam, Ghamam maksudnya pokok hujan. Ada Masjid Al-Ghamamah, duk balik kanan. Kalau arah kiblat Masjid Nabawi itu belah kanan, dekat dengan Masjid Umar Al-Khattab tu. Sebelah situ. Di situlah kejadian dia. Nabi terus angkat tangan doa. Nabi kata, "Hawalaina wala alaina." Ya Allah, turunkanlah hujan. Turun pula hujan non-stop pula. Memusnah. Kita akan baca pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Bulan depan tuan-tuan, kuliah last. Lepas itu puasa lah. Ya Allah, tuan-tuan tengok masa macam mana. Dahsyat tuan-tuan. Cukup dahsyat. Masa baru duk buat tarawih tak lupa lagi. Mai pula dah. Ramadan mai pula. Yang lambat ni gaji ya. Gaji dia masuk lambat. Hari Jumaat duk mai cepat. Ramadan duk mai cepat. Dia macam tu dia duk mai. Bulan depan, panjang umur, Allah bagi izin, kita itu kuliah last. Kalau ada, kuliah last. Lepas tu, dah nak mai Ramadan. Kita akan tengok pada bulan depan, insya-Allah, apa jadi kepada kebanyakan manusia apabila ditimpa musibah. Tak kira lah kemarau ke, banjir ke, apakah. Apa jadi kepada manusia ni? Dan apa jadi kepada manusia ni apabila Allah angkat benda tu? Kemarau, manusia jadi macam mana? Bila Allah angkat kemarau tu, dia mai balik cuaca elok, manusia jadi macam mana? Quran ada menceritakan benda ni, hadis ada menceritakan benda ni. Lepas tu dia akan mai bulan depan insya-Allah, dia cerita tentang syukur. Syukur. Bukan syukur bin Majid. Syukur maksudnya bersyukur. Sejauh mana kita ni ada sifat syukur dalam hati kita, macam mana sepatutnya kita bersyukur. Dia akan mai cerita macam tu. Lepas tu dia akan mai cerita fungsi masjid. Masjid ni. Apa yang boleh buat, apa tak boleh buat dalam masjid. Begitu. Lepas tu dia akan mai pula cerita apa akibat yang akan menimpa orang yang menolak Quran, menolak hadis Nabi, menolak Islam. Apa akibat yang akan menimpa dia? Kuliah akan datang, dia akan cerita tentang hal yang dikatakan benda gaib. Nabi tahu ke benda gaib? Dia akan main. Adakah Nabi tahu benda gaib? Dan adakah hadis-hadis yang menceritakan seolah-olah macam Nabi ni tahu benda gaib? Macam ada orang tanya kan. Dia tahu, "Ustaz, betul ke?" Dia kata, "Kita boleh tahu kita nak mati?" Ada orang tanya. "Betul ke? Kita boleh tahu kata kita nak mati?" Adakah di sana hadis-hadis yang menceritakan orang-orang yang tertentu yang dia tahu kata dia nak mati? Kita ada tahu lah Ustaz, dia ni doktor dah habang dah, dia boleh hidup 3 hari lagi, dia boleh hidup sebulan lagi. Tak tentu. Doktor punya sumpah ni belum tentu betul. Belum tentu. Satu orang yang diagnose sebagai kanser tahap 4, doktor kata dia ni 3 bulan ya. Dia kemudiannya hidup, tak mati. Bukan 3 bulan, lagi 13 tahun dia hidup, dia tak mati. Dia cancer survivor.
Boleh jadi. Pasal apa? Pasal betul-betul yang tahu Allah aja. Manusia yang kena ni dia disuruh berusaha berubat dan sebagainya. Allah izin dia sihat, dia sihat. Ini bukan cerita sumpah doktor, tapi ini cerita ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kuliah yang akan datang, itu cerita-cerita yang akan main, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita peluang, bagi kesempatan, kita boleh follow apa yang nak diberitahu oleh Allah dalam ayat ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.